A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dalam keadaan kita menunaikan sembahyang salat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, diperaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelapangan hidup kita untuk sama-sama berada dalam menitip setiap apa yang akan disampaikan melalui ulama dalam memperbincangkan setiap hukum hakam yang ada sabit menyabit dengan amalan kita hari ke sehari sebelum kita meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Dan setiap apa yang kita lakukan di bumi ini, setiap apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita akan diperbincangkan dan akan dibicarakan. Daripada mana dalil kita buat, daripada mana yang kita buat itu, adakah bersumberkan daripada Al-Quran ataupun nas daripada hadis Nabi ataupun daripada pendapat-pendapat ulama. Sebab akhir zaman ramai di antara kita lebih suka buat ibadah dengan hanya melihat taklid ataupun melihat orang-orang tertentu, maka dia melakukan tanpa ada nas yang sahih, sehingga dipertikaikan pula oleh orang lain yang dikatakan sesat atau bid'ah. Bagaimana yang dikatakan bid'ah? Ini kita kena faham betul-betul lah. Yang dalalah ke, yang hasanah ke dan sebagainya. Mungkin mana-mana ustaz pun akan kena. Kalau mengajak, sambil duk mengajak, saya tengah duk mengajak dan nak mula mengajak, tiba-tiba Arab bangkit mai kat kita. Siapa yang ikut kuliah saya di Aisyah tahulah. Arab mai depan, dia tanya. Dia kata, pasal apa bila ayat dekat dengan masjid? Dia kata ni semua bid'ah ni. Ni semua haram semua ni, dia kata ni. Amboi, kata hang. Dia kata tak boleh ni. Dia kena asing lah, macam-macam lah. Dia duduk cerita pergi cerita mai. Dia kelak pendek lah. Pendek tu dari segi dia tutup kepala lutut je lah. Lepas tu kita tanya, lama mana ada berjalan? Ni awal marah, dia kata. Ni kali pertama aku main. Melok lah, kata. Baru kali pertama kenal dunia, baru kali pertama melihat alam, baru kali pertama datang ke Malaysia, tengok-tengok terkejut. Dia duduk di Saudi, dia tengok dalam keadaan, dia tahu kata buat macam mana yang Nabi buat tu yang betul. Hak mana hak Nabi tak buat tu semua dalal. Iaitu semua bid'ah, dia kata. Celaru punya duk ada. Yang dia duk pakai lok pendek tu tak celaru pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak benda yang kita kena bincang, banyak benda yang kita kena ambil tahu. Adakah amalan kita berkaitan dengan akidah? Adakah kaitan amalan kita itu hanya dalam bab khilaf? Kalau dalam bab khilaf, dalam pertikaian ulama fiqh, tak ada apa. Ada ulama fiqh dihentam oleh ulama tasawuf. Pakai inai. Tadi ada orang tanya saya, apa hukum pakai inai ustaz? Ada kata haram? Tak haram, sebab dia adat saja. Tetapi kalaulah dia mempercayai bahawa pakai inai boleh mendatang ke sesuatu dan sebagainya yang tak ada dalam Islam, maka hukum dia haram. Pakai inai mengikut ahli jawatankuasa ulama kita, yakni Majlis Fatwa Kebangsaan, pakai inai takat pergelangan tangan saja, jangan duk lebih haram. Hukum pakai inai harus. Pasal apa yang pakai inai? Pasal nak kenduri,
nak tunjuk kata dia tu anak dara, yang ni anak terana. Tak apa, kalau tak pakai tak apa, tak ada apa, tak ada siapa nak petikai. Tak boleh kena pakai, hak tu haram. Sebab dia sabit menyabit, tak tahu nak beza yang mana syarak, yang mana adat. Dan Nabi pakai, Nabi SAW pakai inai di janggut, di rambut. Sebab apa? Proses inai itu tadi, dia ada satu herba yang boleh mengkuatkan balik umbi-umbi kita, dalam seperti yang kita kata herba, nak bagi elok balik sistem rambut dan sistem umbi-umbi rambut, janggut dan sebagainya. Bukan kerana nak tutup uban tu tadi. Uban tak, memanglah warna putih, bila pakai inai nampak merah, lega, dia kata tak nampak lah sangat tua bunyi pun. Hak tu haram balik. Menutup keaiban diri. Memang menutup keaiban diri dituntut, tapi janganlah sampai tak sedar diri. Ini kena mengaji lah. Tapi tasawuf kata pakai inai adat siapa? Orang Hindu, haram. Itu tasawuf kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa biqaumin. Siapa yang menyerupai satu bangsa, dia bangsa tu. Tu tasawuf kata. Kita mengaji fiqah, lepas dah haram dak barang yang ada dalam henna tu tadi, dalam inai tadi ada tak barang-barang yang berkonsepkan benda-benda haram? Tak ada lulus. Tapi janganlah bubuh sampai di muka calik pi habis buat bunga kat sana, bunga kat sini, boh di tang ni pula. Cerita celaru punya dak dah. Sekadar mana yang kata adat. Ada adat yang tak langgak pada syarak, ada adat yang langgak sungguh-sungguh. Ini kata Imam Ghazali. Seperti mana persandingan, yang ni langgak pada syarak. Tapi kalau nak bersanding, boleh, tak ada apa, bersanding dalam bilik bagi adik-beradik tengok. Tapi yang usung satu kampung arak naik pekho tu buat menatang apa? Duduk depan tu bawa usung, tak ada punca pun, duit pun habis kan. Agung sungguhlah kawan tu, berserilat depan tu penuh. Nampak? Sampai menyembah-nyembah pula waktu nak bersilat. Inilah dikatakan oleh Imam Ghazali haram. Pasal apa? Mengagungkan hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk balik dalam perbincangan kitab kita pada malam ini. Kitab Bahrul Mazi, dalam bab ma jaa fi karahiyatil baul minal mughtasil. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tegah kencing pada tempat kita mandi. Yang ni selalu sangat kita jumpa dan selalu berlaku dalam hidup kita. Badan panah, bila badan panah, buka air dia sejuk, dandan nak terkencing, tak ada nak pi dah, keluar pun dengan cukin-cukin, dengan kain basah, habis macam tu. Kadang-kadang terjun dalam swimming pool, dalam kolam renang, tak tergedik seorang-seorang ya. Tak senonoh punya contoh kata. Apa hukum dia? Kencing tempat mandi. Setiap masalah dia mesti kena mai bawa dalil. Setiap masalah dia mesti kena bawa satu benda yang boleh menyungguhkan kita, mensabitkan diri kita. Sebenarnya walaupun benda tu remeh, walaupun benda tu kecil, tapi kita lupa sebab apa yang tak boleh dan ditegah dan khilaf ulama. Tapi ada ulama kata boleh selagi mana ayat tadi berjalan. Tapi kalau ayat tu duduk macam tu juga bertakung dan tidak ada aliran keluar, maka habis. Sebab ayat kencing kita duduk tang tu saja, kita duduk simbah habis, dia merecik naik balik sampai ke lutut. Tu baru cerita hak tu. Hak yang di badan ada pakai tak? Seorat benang pun tak ada, malu cicak. Dia kata pasal apa? Dia kata tua dah, tak malu. Dia kata pasal apa? Dalam ayat apa satu pun tak pakai. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Tuhfatul Ahwadhi dalam karangan Sunan At-Tirmizi, yang telah datang ia pada menyatakan hadis tegah kencing pada tempat mandi. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tempat mandi itu ialah seumpama satu tempat yang tertentu. Tangtu saja, bukan boleh mandi ikut dan. Kapiak boleh lah dok buat kerja tu, dia nak rasa nak mandi tang ni pun tak apa, dia rasa nak mandi terjun tang ni pun tak apa. Tak, orang Islam dia ada tempat tertentu yang namanya
bilik ayak. Tandah tang lain pula. Di dalam rumah atau bilik di atas jamban batang seperti keadaan orang-orang di tepi sungai besar. Kan? Kalau kita tengok ada sungai besar, lepas tu dia buat rakit, lepas tu ada zinc ataupun ada atap. Rupa-rupanya dia buat meruah berak di situ. Itu juga orang-orang kampung kita. Yakni memperbuat mereka itu akan batang kayu besar seperti rakit, kemudian dibuat bilik di atasnya. Kemudian disitulah kencing dan berak dan mandi, maka yang demikian itu tegah pada syarak. Ditegah sama sekali. Tak boleh berak di situ, tak boleh kencing sehingga hampir kepada dinding ataupun gigi sungai pun tak boleh. Dia kena berak di darat, kencing di darat. Nanti kita masuk apa hukum dia. Berak dalam ayak dalam keadaan ayak tu tak berjalan. Apa hukum kita berak kencing dalam keadaan ayak tadi sikit tapi mengalir? Apa hukum pula ayak banyak dan tak mengalir? Dulu ialah kita dia jadi sungguh. Malam-malam kalau berjalan nampak dia angkat kemplekat tak atas ni, duduk atas batang kayu, atas titik. Jangan duduk suluh lah. Pasal rupa-rupanya ada orang sedang lepas bom bunyi pun. Tahu dah. Malam ya dia lepas, siang dia tak lepas. Tu cerita-cerita dia. Mungkin yang muda-muda tak pernah lalui lah. Saya dan lagi lalui benda-benda tersebut. Malam-malam nampak kita duk ingatkan apa dia, duk atas titik. Jangan duk tengok. Awak orang berak bunyi pun. Muslimin muslimat dirahmati Allah, rupa-rupanya ditegah oleh syarak buat kerja macam tu. Seperti barang yang disebut di dalam hadis yang akan datang pada masalah 115 itu. Baik, masalah 115, masalah kencing tempat mandi dan hadis. Kita nak bawa satu hadis, kita nak bawa satu nas yang kata tegah ataupun tidak. Telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis kencing tempat mandi itu demikian bunyinya. Anna Abdullah bin Mukhaffal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yabulal rajulu fi mustahammah wa qala inna ammata alwaswasi anhu minhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mukhaffal radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan kencing pada tempat mandi. Nabi tegah kencing tempat mandi, tak kira di sungai, tak kira lah dalam bilik ayak mandi kita. Tu saya kata tolong asingkan. Okey, plan dia macam mana? Plan dia kalau kata rumah tak besar mana, rumah teres, rumah beli hak mana orang buat mai bagi kat kita. Bilik ayak tengah-tengah laman rumah ataupun dekat dengan dapur. Bini duk tengah masak, anak duk tengah makan, pak duk tengah berak. Elok bunyi. Peluk bunyi pun. Anak kembang. Nak buat macam mana? Tapi okey. Itulah kata persediaan dia ialah menutupi daripada setiap ruang yang ada, dan bilik tersebut tidak boleh terlalu luas. Bila kalau terlalu luas, hukum dia haram. Dia kena 1/3 ataupun paling panjang pun 3 hasta daripada kita. Kalau tak ada juga, saya ulang balik, ambil timba yang tinggi agak-agak 1 kepala lutut, letak di depan kita. Itu takut menghadap ke arah kiblat. Baik, tang ni kita buat tempat kita mandi, shower ataupun kolah, angkat satu dinding yang kita ikat dengan bata. Tang ni tempat kencing berak. Tapi orang tua-tua kita, tang mana dia mandi, tang tu dia lepas ayak kencing. Itu dalam bab ayak kencing. Betul tak kita pergi orang kampung dan sebagainya? Pasal apa dia tak pergi, dia masuk pintu tu? Pasal apa dia masuk ni? Pasal dia tang tu dia lepas. Ditegah oleh syarak. Sebab apa? Sebab mendatangkan was-was pada diri. Kita tahu sebab kita buang, kita cerok sakan. Rupa-rupanya ayak tu tak lepas. Lagi ada hamba Allah yang mai-mai ambil ayak sembahyang. Najis yang kita kencing tadi mai ke baju dia ataupun pakaian dia ataupun kepada tubuh badan dia. Dia sembahyang. Sembahyangnya tidak sah. Kita menzalimi dia. Amalan yang kita buat habis bagi dekat dia. Rugi tuan-tuan. Dia kira jatuh dalam bab zalim. Berapa ramai dah yang kita buat penayang macam tu. Contohnya salah seorang daripada ahli keluarga kita, dia ni cemeh sikit. Cemeh ni bahasa Langkawi, saya pun tak tahu. Cemeh ni dia agak-agak macam lolang sikit.
Dia kerana dia habis yang ada lagi 9 orang daripada ahli keluarga habis terpalit dengan ayat kencing dia, maka yang 9 orang tidak sah sembahyangnya, tetap tidak sah. Nah, ini tak ada darurat tak ada. Kerana siapa? Kerana dia. Kalau amalan dia tak cukup, ambil keburukan orang yang tak sah tadi bagi duka kat dia. Sayanglah tuan-tuan, kita menanggung dosa orang. Kalau kita cukup amalan kita pula bagi dekat orang. Pasal apa? Pasal tak jaga kencing saja. Yang boleh menyabitkan amalan orang lain terbatal kerana ayat kencing kita, kerana kita tak jaga najis kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bahwasanya Nabi SAW menegah ia akan kencing pada tempat mandi, dan sabdanya bahwasanya kebanyakan was-was daripadanya. Dalam bab kencing berak inilah mendatangkan was-was pada diri. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam bab mandi hadas besar, mungkin tuan-tuan tahu, tapi ada di antara kita tak tahu. Yang mana dulu? Angkat hadas kecil ke hadas besar sebelum hadas besar? Kita nak angkat mandi wajib, apa yang perlu kita buat awal sekali? Wuduk dulu. Pasal apa kena wuduk dulu? Bila kita berwuduk, waktu kita mandi, adab-adab waktu mandi terjaga. Nabi dia lapik tangan, dia pakai lapik tutup aurat, dia lapik tangan. Kita koboi ambil wuduk tapi pegang pi patlong tu. Ambil wuduk sentuh pi merata. Batai pula tu yang ambil mayang kali ketiga pula. Dia ambil lepas tu dia ambil mayang pula. Tapi yang kita buat selalunya bukan ikut sunnah Nabi pun. Dia mandi ada besar, sekali lagi dia ambil ayat sembahyang. Tak kena tuan-tuan. Pasal apa yang ambil mayang? Kena ambil mayang, nak mayang. Sebenarnya kita tak perlu dah ambil ayat sembahyang. Hadas besar angkat, terangkat hadas kecil. Yang sepatutnya kena ambil dulu, wuduk dulu kena ambil sempurna sampai habis, baru mandi sebelah kanan. Banyak mana tak boleh gincah. Nabi mandi hadas besar segantang saja. Dia duduk melengur segantang. Ish. Anda buat heran pasal apa? Pasal kita ni jenis suka main gincah ayak. Bila kita main jenis gincah ayak, kadang-kadang yang timba tu, kalau jenis timba tu lepas belakang lebih. Wah, sambil duduk menyanyi ni AF nak ada pula dah. Dia pun nak masuk sama. Wah menyanyi. Hukum dah. Alah, celaru punya duk ada. Ingatlah, jangan duk menyanyi dalam bilik ayak. Kalau tuan-tuan tahu dalam bab ruqyah ataupun perubatan Islam, tuan-tuan menyanyi dalam bilik ayak, macam panggil dia mai. Jangan terkejut kalau ada sesuatu kerasukan berlaku dalam rumah tangga. Sebab apa? Pak panggil, pak menyanyi lagu. Bunyi pun tak tahu, putih-putih melati ya bunyi dalam bilik ayak. Apa cerita? Sambil duk menyanyi. Ekor bagus punya duk ada dalam bilik ayak tu. Haram tuan-tuan. Dalam bilik ayak janganlah duk nyanyi, jangan tambah-tambah baca Quran. Ni rajin mai kok mana tu ketak malam tu mangkit mayang tahajud. Betul ni bunyi gerum nak mayang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duk baca Fatihah sambil duk mandi. Siapa ajak dia pun tak boleh, haram. Ada juga yang jadi tak apa nak betul ni, dia celaru. Auzubillah minasyaitonirrajim. Auzubillah minasyaiton. Nak ambil mayang dalam bilik ayak. Dia bismillah, auzubillah 40 kali dah. Auzubillah. Haram tuan-tuan, tak boleh dalam bilik ayak. Kita mengaji hak minggu lepas yang saya sebut daripada berapa cara-cara sebab masuk bilik ayak. Yang ada kalimah Allah, Al-Quran ataupun cincin dan sebagainya. Kalau tuan-tuan anggota keselamatan, di lambang tuan-tuan tu ada kalimah Allah. Buang semua yang duk ada. Buang sekali tali pinggang. Kalau nak terlondeh, tukar pakai seluar, pakai hat lem pula. Buang semua sebab di situ ada kalimah. Tuan-tuan tanggung haram itu tadi. Oh, terkencing tak ada dah. Masuk dia haram teruslah. Pasal apa? Dia tak buang. Di topi pun ada. Di beg dia tali pinggang pun ada dan segala-galanya. Ini anggota polis kita, anggota keselamatan kita. Tolonglah ambil berat ni sebab dia jatuh pada haram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata Abu Isa, dan hadis pada bab ini telah datang riwayat daripada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula hadis Abdullah bin Mukhaffal ini ialah hadis gharib. Ada satu benda yang pelik berlaku dan tiada kami ketahui akan dia yang marfu', melainkan dengan hadis daripada Asy'as bin Abdullah
Ada hadis. Yang ni dipanggil hasan li ghairi. Sandarkan hadis dia gharib, dia terpaksa sandar dengan orang lain pula untuk mensahihkan hadis dia. Okey, baik. Terus masalah 116, masalah kencing tempat mandi dan hukum. Adalah hukum kencing tempat mandi itu telah khilaf, bersalah-salahan ulama padanya. Kata Abu Isa, dan sanggahnya sungguhnya telah memakruhkan oleh satu kaum daripada ahli ilmu. Ada kata makruh mandi dan kencing tempat kita mandi, pada tempat mandi itu, dan katanya ialah umum was-was daripadanya. Umum was-was maksudnya dia jadi macam umul balwa, tak beraya. Orang yang mandi dia mesti nak terkencing, itu dipanggil umum tu. Yang tengah mandi dia mesti akan rasa terkencing, mana dah lari dah perau keluar ya. Tapi kalau terjun dalam ayak laut tak boleh gagah lagi. Tapi kalau ayak dalam kolam renang, tuan-tuan dah buat macam tu, huduh berbenar lah nampaknya. Tapi jangan duk buat lah. Itu sebab orang tua-tua dia tak bagi kita kencing ketika mandi ataupun kencing dalam ketika kita menyelam. Dia buat satu fatwa. Fatwa dia apa? Orang lelaki yang kencing ketika mandi mati dia kata. Dan tak jadi. Dia khtiak beginilah. Bab mati kan dia takut. Bunyi tang mati cukup takut. Tu fatwa orang tua-tua. Dia nak rasa sesat tak sesat pun. Tapi kalau berhala kepada baik, tapi jangan lari pada nas. Bawa hadis ni kata Nabi tegah kata macam tu. Sebab apa? Tapi memanglah ada kata ulama di antara ahli ilmu kata dia tidak mendatangkan was-was. Sebab was-was itu hanya was-was umum sahaja, dan telah mengharuskan oleh setengah daripada ahli ilmu. Ada ahli ilmu kata harus kencing tempat mandi. Boleh buat tak apa, tak buat pun tak apa. Baik, kita tengok. Tempat mandi itu setengah daripada mereka ini ialah Ibnu Sirin. Siapa dia? Ibnu Sirin, seorang ulama daripada Mesir pada tahun lebih kurang dalam 600-800 Hijrah. Dia ni terkenal dengan satu kitab dia, nama dia Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Makam dia ada di tengah-tengah dekat dengan di Mesir, jauh sikit pada Pekan Kahirah. Makam dia agak bulat. Saya pergi sendiri dengan Syekh Aminuddin tengok, dan dia adalah seorang daripada pakar Nahwu Saraf, Ibnu Sirin ni. Dan dia kitab dia ada tebal itu, kitab Tafsir Ahlam. Kalau tuan-tuan mimpi apa-apa, buka. Mimpi semalam mengaikan, banyak sungguh lah. Buka-buka tengok, rezeki kita hari itu insya-Allah melimpah-limpah. Tu ya, nak bak pun lain tak mau nak bak. Tak tahu malam ni sungguh mimpi lah, ikan banyak sungguh. Kena tengok juga ikan jenis mana. Kalau kita baca balik tuan-tuan bab mimpi ni, kata Ja'far As-Sadiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa Allah Taala bagi mimpi kalau tidak ada punca? Mesti ada sebab. Orang buta tiba-tiba dia tahu cara nak berkahwin, mana ilmu dia? Mimpi. Dia panggil ilmu laduni. Kita mai tanda-tanda tapi kita duk tak reti situ. Saya sebut satu lagi lah, mimpi orang mati mai kat kita. Allah suruh kita bertaubat daripada segala dosa-dosa yang ada. Ni dak mimpi mak balik buat kenduri. Dia kira kenduri mak ada ya. Yang dia duk tak bertaubat situ. Tu tanda-tanda kematian kita dah hampir. Taubatlah. Mimpi lah, dia kata mimpi lah. Aduh tuan-tuan, saya kadang-kadang orang tanya tu nak tergelak juga. Dia duk kira nak buat kenduri. Kenduri apa? Tahlil. Dia duk kira hak yang dah mati, dia yang hidup nak buat apa? Taubatlah tuan-tuan. Itu tanda-tanda dia ni dalam Tafsir Ahlam karangan Ibnu Sirin. Dia bawa hadis, dia bawa Al-Quran. Tu dalam kitab dia ada tebal tu. Baik. Dan telah katanya orang kepadanya, sebab Ibnu Sirin kata harus kencing tempat mandi, membantahnya, ya Tuan Muhammad Ibnu Sirin, ini orang kata dekat dia, bahawasanya dikata orang, yakni beberapa ulama mengatakan bahawasanya kebanyakan was-was syaitan itu daripada kencing tempat mandi.
Was-was syaitan paling banyak berlaku tempat mandi, tempat berak. Itu jaga tempat bermula kerasukan, mula di situ. Tu sebab kalau nak masuk jamban, tolong baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Ni tak ada nak baca. Langkah dia keluar habis meleleh ke kaki. Pasal apa? Pasal jaga. Dalam tu ada segala-galanya yang boleh menyebabkan rasa was-was itu timbul. Sat lagi Allah tadi kencing rasa tak. Dia mai dah. Itu sebab ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Sakinah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum nak angkat takbiratul ihram, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Nak hilangkan rasa was-was diri. Nak hilang rasa was-was diri, baca qul a'udzu birabbin nas 80 kali, 100 kali pun kalau was-was masih ada, tuan-tuan kena ada ilmu lain pula, ilmu yaqin. Mengaji ilmu yaqin. Sebab apa? Tuan-tuan masih tak yakin dengan diri Allah. Kalau jadi tu imam macam tu, mau duduk pelampak tengah belakang, berdebok bagi hampir belakang. Allah apa macam tu? Okey. Pasal apa? Pasal dia was-was diri dalam nak sabit ta'rid qasad ta'rid ta'yin. Macam inilah kita kata qasad ta'rid ta'yin ni dikatakan ulama saja. Nak sungguhkan setiap amalan kita bermula dengan niat. Tapi dah tahu tak tuan-tuan nak buat apa? Nak sembahyang. Sembahyang apa? Mesti sembahyang maghrib. Ikut siapa? Tak ikut imam. Aku sendiri menjadi imam. Kalau nak perbetul yang tu sungguh-sungguh, tuan-tuan sembahyang Jumaat tak boleh ada adaan. Ada orang tambah adaan. Usalli fardhu Jumaati ataini makmuman, adaan makmuman. Mai mana adaan? Dia tak boleh wujud adaan, sebab bila ada adaan dia ada khudaan. Maka jangan kata adaan, tunai. Sebab bila ada macam tu, sat lagi bila tak sah atau berlaku sesuatu, sat lagi pula kita buat lain. Qada Jumaat bunyi pun. Mana ada qada Jumaat? Dia ada sekali, seminggu sekali tu ya. Kalau tak imam tak sah, maka kena sembahyang Zuhur. Dia tak boleh ada adaan. Tu kalau nak cerita bab qasad ta'rid wa ta'yin. Lah ni tak sedap bincang sampai ni lah. Ngaji pelan-pelan bagi sabit dalam diri nak sembahyang. Sembahyang apa? Siap cepat. Macam mana kita niat untuk makan, macam mana kita niat untuk kentut, macam mana kita niat untuk bersin. Set dah, dia berlaku. Nak berlaku benda tu, ulang 5 kali satu hari. Benda wajib tu lah. Lama-lama lekat lah. Ni dah sembahyang raya duk mai. Sembahyang raya dia reti pun. Pipi sembahyang, tak apalah, kita berhentilah bunyi pun. Berhenti tengok ramai duk sembahyang, dia pun pi Allahu akbar. Allahu akbar. Apa bila pasal apa duk angkat tangan tak rokok pun, rupa-rupanya sembahyang jenazah. Tak reti tu. Pasal apa tak rokok bunyi pun. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini pun ada hukum sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah makruh kalau kita sembahyang lepas pada asar. Kalau boleh, uruskanlah jenazah ibu bapa kita, ahli keluarga kita sebelum sembahyang asar. Semua kitab sebut. Dalam Bahrul Mazi pun ada sebut. Syekh Amanuddin pun dah sebut dah, dan ada dalam kitab-kitab fiqh. Ada ulama kata haram sama sekali sembahyang pada waktu tersebut, sebab dia lepas pada asar dah. Kalau nak urus sebelum masuk asar. Tapi kalau dah termasuk sampai waktu asar, pasal apa? Pasal nak urus mayat dia tadi, mungkin ada sebab musabab. Bukan kerana duk tunggu anak dia balik pada mereka. Dah, tu jatuh haram. Urus, terlajak pada sampai asar. Yang tu tak apa. Ingat tuan-tuan, kalau boleh urus sebelum masuk waktu asar. Kalau hari Jumaat pula, sebelum masuknya Jumaat. Nak bagi pahala tu dekat dia. Kalau lepas pada Jumaat, rugi dah, kesian kat dia. Dalam meninggal pada malam Jumaat, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Satu keistimewaan Allah Ta'ala bagi dekat dia. Tanda-tanda
Ada agak merempit mati hari Jumaat, tuan-tuan. Masuk syurga dah dia ni. Mati di jalan yang lurus bunyi pun. Jalan lurus sungguhlah, dah highway. Kan? Tak, jangan kata semualah mati hari bulan Ramadan. Mati dalam keadaan kemalangan yang dahsyat. Terbakar, mati dalam kebakaran. Itu tanda-tanda dia bebas daripada soal kubur. Tapi jaga bangkit dia. Tapi itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bab ini pun kalau kita kaji balik pun benda ghaibiyat dengan sam'iyat. Tuan-tuan duk kajilah, ustaz, adakah orang macam ni mati? Dia pergi tunjuk mayat tu pula. Lak sungguhlah pergi tunjuk mayat tu. Apa muka dia hitam habis ni. Dah hampa biar lama mau tak hitam. Ni hitam ni tanda ahli neraka, pandai-pandai hukum orang. Ingat dalam bab An-Nasakh, kitab An-Nasakh dikarang oleh guru saya Syekh Nuruddin Al-Marbawi Al-Maki Al-Banjari. Dia kata dalam bab perubahan muka tadi belum tentu dia su'ul khatimah. Sebab Allah Ta'ala nak balas kifarat dekat dia di muka bumi. Masuk dalam liang kubur, selesai, habis dosa-dosa dia. Ada seorang ulama yang mati dia cukup dahsyat, terpenggal kepala dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah nak kifaratkan dosa-dosa dia. Habis macam tu dengan seksanya kematian tadi, 3 tahun, 4 tahun, kanser. Sebab Allah nak kifaratkan dosa-dosa dia. Jangan duk kata benda berlaku buruk depan mata, berubah muka, berubah warna, berubah jadi kecut dan sebagainya. Ahli neraka. Dak, pasal Allah nak kifaratkan dosa-dosa dia. Jangan terus kata menghujum merat orang-orang dalam keadaan macam tu. Sebab kifarat dosa-dosa. Dan ada orang ni dalam kitab Nasakh juga. Nasakh ni maksudnya perubahan berlaku ketika mati. Tengok elok, sejuklah sikit. Tapi kadang-kadang kutu beranak bagus punya dok ada. Berzina nombor 1 kat dia, merompak pun nombor 1, mati senyum. Senyum sungguh lah. Kilat duk tengah sambang dia, dia senyum sungguh. Dia ingat orang ambil gambar dia, senyum sungguh. Kilat duk tengah sambang, dia ingat orang duk ambil gambar, dia senyum kena pam dengan kilat, senyum sungguh. Tak tahu sebab apa kematian tersebut. Mungkin Allah tak mau bagi dia di dunia, Allah nak simpan dia esok di padang mahsyar. Jaga. Seperti mana doa kita juga tuan-tuan. Ni awak ustaz, saya doa tak pernah dimakbulkan oleh Allah. Pasal apa? Kata ulama. Yang pertama, Allah nak jadikan amalan berdoa kita tadi sebagai amalan pahala. Sebab hang bukan ada pahala apa pun, beda hang. Yang kedua, kerana Allah nak kifaratkan dosa-dosa, tu yang kita kena banyakkan berdoa. Yang ketiga, Allah nak taruh untuk kita di syurga esok. Jangan takut kalau berdoa Allah tak makbulkan. Allah dengar doa kita. Cuma Allah nak simpan satu ketika yang betul-betul kita perlu, Allah bagi. Ni tak mau tengok orang doa dia tuah balik, tengok orang doa dia tuah balik. Ni muharram mo ni. Pandai sungguh. Doalah tuan-tuan. Ud'uni astajib lakum. Ayat Quran kata, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Bila? Tu dihujah oleh ulama. Ni tak boleh ustaz, doa pun tak jadi bunyi pun. Seolah-olah menyesal tentang Allah Ta'ala, hukum dia tak beriman. Dalam duk mengaji juga tu, dalam duk mengaji doa apa semua faham, duk tengah sidai-sidai kain berum bunyi hujan, haram. Tak marah kat siapa? Duk basuh kereta hari tu, duk tagak lama dah nak basuh kereta. Basuh siap dengan polis tu. Kalau hantar ke kedai mau ada 100 lebih dia polis. Polis tetap berum hujan. Tak marah kat siapa? Ni tanda-tanda orang tak beriman. Sebab apa? Setiap usaha kita wa makarullah, innallaha khairul makirin. Allah yang sebaik-baik menentukan segala-gala apa yang kita rancang. Kita rancang hari ni elok aku, elok apa, tiba-tiba dalam kita nak buat majlis yang terbaik, contohnya majlis ceramah yang berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya, tiba-tiba Allah bagi hujan. Ada tak kena ni? Dan ada tak kena. Bukan tak kena, suruh muhasabah diri. Ada sebab musabab. Nak tengok orang kampung tu nak mai ke tak. Tam tu baru boleh kita kalkulit diri-diri orang yang datang munjahadah betul-betul dalam meredah hujan yang ada, dia mai juga.
Inilah golongan-golongan terpilih. Hari Jumaat kalau hujan tengah lebat, uzur tuan-tuan nak main masjid untuk sembahyang Jumaat. Orang yang batuk koh Tok Imam baca alhamdulillah, terkejut Tok Imam pergi baca tempat lain. Pasal apa? Dia batuk terlalu deras sampai orang lain terganggu. Uzur dia, tak payah mai, tak apalah. Tapi dia nak mai juga, meredah. Tapi pilih tempat-tempat tertentu. Tak boleh duduk paha besar ni punya dok ada. Gemuk sungguh. Dok nak duduk belakang imam juga, kacau cerita ni. Pilih tempat-tempat tertentu orang-orang yang uzur. Itu untuk orang yang uzur, maksudnya dia tak boleh mai. Hujan lebat, angin ribut, tu uzur untuk mai. Tapi kalau dia mai juga, itulah tanda dia orang yang betul-betul mujahadah, nak kepada agama, nak kepada kesempurnaan Islam. Dia mai juga. Tapi kira-kira tak cukup 40, tak beraya. Tu imam pun tak mai. Bunyi pun tu macam mana bunyi dia. Ingatlah dia kena lebih pada 44. Sebab apa? Fatihah tuan-tuan sah tak? Ni saya nak bincang balik. Saya cukup kira cukup 40 mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Tok Bilal tengok, okey boleh azan tak? Tak lagi. Dia kena ada simpanan sama. Simpanan tadi ada 4. Kalau kata cukup 40, tiba-tiba duk tengah sembahyang Jumaat, put bunyi. Batal habis semua. Dia kena declare, Tok Imam, saya terkentut tadi rakaat kedua, buat zuhur pula. Pasal apa? Dia kira tak cukup dah, jadi 39. Tu kalau boleh kena lebih 40 ke atas. Ada ulama kata mengikut Syekh Zakaria Wamsak kata 44 orang majlis fatwa meninggal arwah. Dia kata 44. Sebab apa? Takut jatuh seorang. Tu pun kena tengok Fatihah pada diri lepas tak. Tengok dia ni lah Fatihah. Tu imam kenal. Tak boleh ada ni, tak boleh kira. Budak-budak tak boleh kira. Ni boleh. Allah ada 10 orang, habis ramai bunyi pun. Maka tanggungjawab tersebut tu imam bertanggungjawab untuk mengajar Fatihah, memperbetulkan Fatihah. Nanti insya-Allah kita perbetul Fatihah. Punggah tuan-tuan. Ihdinas sampai bila du dia saja. Lembut saja. Jangan du sebab ha tadi bukan hartin besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cerita yang lain tak habis lagi. Maka jawabnya, sebab dia kata harus, ulama kata tak boleh. Pasal apa yang dijawab sebegitu rupa? Yakni beberapa ulama bahawasanya kebanyakan waswas syaitan itu daripada kencing tempat mandi atau punca waswas. Maka bagaimana engkau kata ulama kepada Ibnu Sirin, tiada mengapa kencing di situ. Ibnu Sirin kata tak apa, kencing di situ harus saja. Maka jawab Ibnu Sirin, adakah Tuhan kita ada sekutu baginya? Ni kena mengaji tasawuf lah. Adakah Allah itu sekutu baginya? Ada tak? Allah satu saja. Bermula Tuhan itu tiada sekutunya, kata dia. Yakni tiada siapa boleh menyamai dan melawani apa perbuatannya dan apa kehendaknya. Allah itu tidak ada Tuhan lain. Maka kalau dia kata yang tu, buatlah apa pun. Ada ulama-ulama kita kata, nak makan. Jangan duk kira penyakit apa, makan. Allah kalau Allah sayang kat kita, penyakit tak kena. Tuan-tuan duk pakai hukum macam tu jenuh lah tuan-tuan. Nak makan apa pun makan. Ni saya kena diabetes Ustaz. Tak, kalau Allah Ta'ala sayang, tak sakit lah. Betul. Pakai buat. Ni, macam ni. Sifat Allah Ta'ala. Allah kalau Ta'ala sayang dekat kita, apa tak sakit? Tapi kena faham betul-betul, mengaji tasawuf betul-betul. Ni tasawuf pun melelong, akidah pun melelong. Tak apa, makan kambing, tak apa. Pepak menonong. Wah. Itu dia lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW makan macam mana? Nabi sepepak sehingga hancur, baru Nabi telan. Dan Nabi suka campur dengan asam limau tu, limau nipis. Sebab limau nipis tadi dia boleh bagi cepat cerna daging yang ada dalam perut. Kita tak. Ngap 3 kali nu takut habis nu hak golek tu. Hari habis saja. Ngap telan, ngap padan lah hang pun. Usus tu jadi hampir tak larat dah nak tolong hak yang gigi tadi pasal apa tak pepak.
betul-betul pasal apa. Nampak? Kononnya kata makanan daging yang paling disukai oleh Nabi adalah daging kambing. Oh, nak ikut sunnah Nabi, tapi tak ikut cara betulnya. Teringin nak menikah ikut sunnah Nabi. Waktu menikah ikut sunnah Nabi pun pasal nak tambah cawangan bagi banyak. Hak yang sembahyang buat tak ikut sunnah Nabi. Jangan ambil part-part tertentu saja. Nabi cukup suka susu kambing. Datuk Harun ajak saya, kalau nak minum susu kambing, campur dengan garam sikit. Ada pasal lah, saya tak tanya apa kat dia. Tiap kali kalau dia mai pergi makan sarapan dengan dia, bos sikit dia kata. Tapi jangan satu camca tu dah, ujung tu lah, tambah garam sikit, makan dengan susu kambing. Itu cara dia. Pasal apa? Dia boleh potong sesuatu. Imam Syafi'i kata lagi pula, kalau makan makanan di darat, jangan campur makanan yang di laut. Apa dia? Benda yang melemak. Kalau ikan, jangan campur dengan susu, penyakit kulit. Duk heran lah, satu keluarga aja duk garu. Garu, adik-beradik kerah bunyi pun. Keruh, duk heran pasal apa? Rupanya mak tu, ikan tore, dia suka campur sungguh dengan susu. Dia tak pakai santan. Tak boleh. Jangan makan kepala ikan. Hak tu paling punya dok dah. Pasal kepala ikan, segala lemak semua dia berimpun tang tu. Kita makan benak hati ni, tak boleh pi. Darah tersekat. Hak tu yang ni. Ada ulama kata hak besar tak apa, kepala besar tak apa, kepala kecil tak boleh. Macam kepala ikan bilik. Oh, dia pergi kat situ pula dah. Kalau kata kepala ikan, umumlah semua ikan. Tak kira kepala apa, tapi kari kepala ikan yang tak peraya lah. Tengok dia isap sampai tinggal hak tulang. Biji mata pun dia isap. Aduh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk sebentar sedikit untuk keperluan hidup kita. Kalaulah seorang itu di dalam taufiknya, kalaulah Allah itu dalam keadaan dipelihara olehnya, tak kena apa. Kalaulah seorang itu dia masuk dalam bilik air, dia nak kencing ke apakah, tapi dalam peliharaan Allah Ta'ala, sah. Kata Ibnu Sirin. Tapi saya nak tolong jawab, bukan tahap saya nak jawab. Kita duduk tak mana tahap kita? Tak, kita ambil hak asal lah. Tak usah duduk kencing dalam bilik air. Hak yang nak jawab macam ni, selalunya orang yang tahap martabat tinggi. Allah pelihara dia segala-galanya. Sampai dia nak berjalan tu, hujan tak kena dia. Tu Allah pelihara sampai terang tu. Tuan-tuan tu tak mana? Yang kata ayat hujan, lopak tepi jalan, kereta lalu perau kena kita. Kalau Allah Ta'ala betul-betul pelihara, ni hamba Allah, nama dia Zunnun Al-Misri, dia lalu atas hayang boleh. Lalu atas hayang, tak tenggelam. Pasal apa? Allah pelihara. Martabat Allah pelihara ni tak boleh bawa dalam ni lah. Kencing tempat mandi, Allah pelihara dia daripada terkena. Kita dah asyik kena saja bunyi pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau seorang itu di dalam taufiknya dan bersungguh-sungguh berhadap kepadanya, tiada terpengap apa dia ni? Termengapa? Mari tulis Jawi. Oleh syaitan kerana firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa min ittabi'aka minal ghawin. Bahwasanya hambaku, lihat dalam Quran ya, wa ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan hingga akhir surah. Tiada aku kuasaan dan kekerasan bagi engkau hai syaitan ke atas mereka, melainkan mereka yang menurut akan dikau daripada orang-orang yang sesat. Orang yang dapat taufik, orang yang mengaji, orang yang alim, orang yang tahu hukum hakam, orang yang ada iman yang begitu kuat, syaitan tak boleh mengawas, tak boleh nak pemain diri dia. Dan bila dia kencing dalam tempat dia mandi pun tak apa. Tuan-tuan duduk tang mana? Saya duduk tang mana? Kedudukan tu. Kita duduk sat dah. Pasal apa yang dia jadi tata mengantuk? Tadi elok lah. Pasal majlis ilmu sedang berjalan. Maksudnya kita tak boleh lari daripada syaitan. Duduk tengah sembahyang,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Teringat terus tadi pergi pantai Cenang, lalu tepi tu nampak Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab dia memang dalam keadaan dipermainkan. Tak boleh lari daripada sifat-sifat tersebut. Maka di manakah hukum yang kita kena ambil? Nak ikut Ibnu Sirin ke ahli ilmu lain? Ikut ilmu lain. Sebab Ibnu Sirin ni bagi orang yang tahap martabat yang bukan martabat kita. Itu pun kita perbincangkan juga, tuan-tuan. Dan kata Ibnu Mubarak, sungguhnya diluaskan hukum kencing tempat mandi itu, iaitu apabila ada jalan air yang mengalir. Kalaulah kita kencing tempat yang kita mandi tadi, ada lubang longkang, ada ayak pi, kata Ibnu Al-Mubarak, kata tempat asing, yakni ke parit atau ke sungai atau ke lubang atau lainnya, maka tiadalah mengapa kencing di tempat mandi itu. Boleh. Rumah kita boleh, sebab dia boleh pi terus ke parit dan sebagainya. Dan jika tidak ada jalan air, maka tertegahlah jua. Kita mandi atas pasyak, kita mandi atas tanah lembut, tak tahu pi ke mana. Ayak kencing kita bukan terus menyerap, dia duduk tentu lagi, kita siram ayak tu mercik, ayak kencing kita sampai ke paha, maka hukum dia tak boleh, tertegah daripada buat wajah macam tu. Dia kena pergi kencing tempat lain dulu. Dan telah berkata Imam Khostalani di dalam bab khaul iza yubayi'unaka tahta syajarah, dan ada tersebut hadis ini di dalam Sunan Nasa'i dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah marfu', ditegahkan bahwasanya kencing seorang laki-laki di dalam tempat mandinya. Hadis yang banyak di dalam kitab-kitab ulama tegah kencing tempat mandi, tuan-tuan. Ini tak habis, takat tu saja. Allahu alam dalam bab kencing dan ni tempat mandi. Okey, baik, kita masuk dalam bab lain, bab majaa fis siwak. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bersugi. Ini kita kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji, kena tengok betul-betul apa hukum kita beruih gigi. Kita beruih gigi ni mengagungkan Nasrani. Kurang-kurangnya dalam hidup kita kena ada juga payah sugih. Belajar juga bersugih. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Pernah ada sekali, ada pernah tengok tak jadi, kena belajar. Mari hari ni kita nak belajar. 117 masalah yang telah datang ia pada menyatakan bersugi. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makna bersugi itu pada istilah ialah memakai sepotong atau memakai sepotong umpama kayu arak. Kayu ada jenis kayu, hagi pi ambil. Mak ni boleh kot. Apa dia? Akak seruntun. Dia belah-belah atur lah, dia belah-belah, dia pam-pam bagi pecah. Ambil paik lah. Ada pi ambil kayu tu. Buat apa? Orang kata dah jenis kayu arak. Alif ra, alif kaf. Bukan arak. Arak. Mahmus, mas di hujung. Baik. Sepatang umpama kayu arak pada gigi, kerana menghilangkan kuning-kuning gigi, tahi-tahi gigi dan lain daripadanya. Bukannya makna mengambil berus taruh mudarat. Ni ubat gigi dia, kemudian disentalkan kepada gigi berumpama waktu. Itu bukan bersugi nama dia. Kena ambil juga dalam hidup ni. Tapi bukan kata wajib. Ada ulama kata wajib. Imam Hanafi kata wajib. Lepas ambil mayang kena gosok. Ada orang tegur saya, ambil yang mayang sekali dengan dia habis-habis. Dia kata pasal apa tak bersugi? Ni orang kita ke tak? Saya kata abang mazhab mana? Saya Syafi'i. Syafi'i kata sunat ni, nak buat tak mau buat. Tak boleh, wajib. Elok pandai lah saya kata. Tadi dia kata Syafi'i kata sunat. Yang kata wajib tu Hanafi. Celaru dah. Saya kata celaru dah. Nampak tuan-tuan mengaji? Kita nak berhujah dengan orang sedangkan kita tu tak tahu pegang yang mana satu. Habis dia pacak atas serban dia. Melok barajah. Pengotok tak ada orang. Sah dah sembahyang? Sembahyang sah, tapi tidak beradab. Ada juga bubuh dalam poket. Basuh dulu. Okey, baik lagi kita bincang. Bukanlah makna dia tadi, dia kata di situ sental kepada gigi, yakni beruih gigi dengan ubat gigi. Maka yang demikian itu bukannya masuk di dalam makna
ini bahkan terbilang ia daripada perbuatan yang berasas daripada Nasrani. Yang kita duk buih gigi setiap pagi sebelum tidur tu perbuatan Nasrani, orang Kristian, bukan orang Islam. Ada saya pakai ubat gigi yang ubat gigi kayu sugi. Dengan bersungguh-sungguh ia mencelik ke mata kat kita. Hari kita tengok apa hukum dia balik. Macam mana pun perbuatan tadi dengan kayu arak itu sebenarnya, tapi kalau dia gunakan, ni kata ulama, saya pun kaji benar ni. Kalau kita guna kayu arak, kayu tu tadi ambil proses isi bahan dia tadi masuk menjadikan dia sebagai ubat gigi pun dikira boleh. Dia kira boleh dah. Sebab isi bahan dia tadi yang kita nak. Tapi yang aula, yang afdal, pakai kayu tu lebih elok. Okey, baik. Masalah 118. Bersugi dan hadis. Sanggahnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis bersugi itu di dalam sahihnya. Di dalam riwayat pertamanya, ada Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli salah. Apa maksud dia? Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau bukan kerana musyaqqah, Imam Syafi'i kata, kalaulah Nabi kata laula tak jadi hukum. Sebab laula tu kalaulah. Kalaulah aku kaya, ngarut. Kalaulah ni tak jadi hukum. Tapi Imam Hanafi kata jadi hukum sebab Nabi sebut. Dan ada juga satu hadis kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiris salatul isya. Kalaulah tak jadi keberatan, aku suruh umat aku sembahyang isyak lambat lagi, 1/3 malam baru sembahyang, dia kata. Tapi Imam Syafi'i kata tak jadi hukum pasal dia kata laula. Okey, baik ni. Tidak menjadi musyaqqah, yakni jikalau bukan aku pandang dan aku fikirkan keberatan atas umatku. Nabi pun nak bagi hukum pun dia tengok, berat dah atas umatku, nak suruh bersugi saja. Jadi kalau tak berat pada diri tuan-tuan, buatlah. Buat berat sangat kah? Guru saya, seorang ulama daripada Mesir, dia tak bawa kayu arak tu, tapi dia bawa beruih gigi kecil. Habis dia ambil sembahyang. Cara dia atas kiri kanan lah. Kalau tuan-tuan ambil kayu arak tu, yang akang tu, tonyoh atas bawah hari tengok darah. Tak. Siapa? Gusi pai. Dia kena kiri kanan. Lepas tu korek atas. Syarat dia pula segenggam. Ni sampai tinggal batang panjang tu. Macam pensel yang habislah dia gerumit juga. Tak mau, dia syarat dia mesti agak segenggam. Cara pegang dia macam ni. Tu yang hadis sahih lah. Pegang dia macam ni. Pegang macam ni pun tak apa. Ni tak pegang macam pegang mikrofon. Tak mau. Pegang ikut sunnah Nabi. Okey. Tapi syarat dia mesti kena ada agak-agak lebih pada ni sampai tinggal panjang tu, yang merelik ni. Tu kedekut sungguh lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Akan aku suruh sebagaimana suruh wajib ke atas mereka itu bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Itu sampai teratur Nabi suruh. Pasal apa? Tetapi oleh kerana kasihanku dengan umatku, maka tiadalah aku berarti akan mereka itu. Kata Abu Isa, bermula hadis ini lebih asah daripada hadis riwayat Zaid bin Khalid. Wajah yang kedua, an Zaid. Ini ada satu hadis lagi yang berbunyi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki 'indi kulli salah. Lebih kurang sama, cuma ini hadis daripada Zaid bin Khalid. Maksud pun lebih kurang sama, tapi masalah pada periwayat. Tuan-tuan dengar cerita di Ewa. Yang hak mula mai cerita tadi pakai lok pendek. Tadi aksiden di Ewa mati 3 orang. Tuan-tuan nak pakai tak? Tiba-tiba mai hak seorang lagi pula. Elok, tak pernah muhung orang, pakai tertib, siqah dan sebagainya. Tadi ada mati 3 orang. Di antara dua ni yang mana tuan-tuan nak pakai? Mesti pakai hak yang tak pernah muhung orang. Tapi hadis yang sama. Pasal apa masalah dia? Pembawa hadis tadi ada masalah. Tu kadang-kadang sampai hadis sahih jadi dhaif. Kerana apa? Yang bawa tadi ada masalah.
Dia kata jangan duk percaya, buka-buka surah abang, percaya hidup-hidup. Percaya hidup-hidup. Jangan duk percaya macam tu. Kena tengok dulu siapa dia wartawan dia tadi. Hukum jadi wartawan tu. Kata berat sungguh hukum jadi wartawan kalau kita tengok dalam kitab tasawuf. Dia inilah punca pecah belah dan dia inilah boleh menyatu padukan. Tapi kalau dia nak bagi laku majalah dia nak bagi laku surah abang dia, provokasi mesti ada, tambah selit sikit cerita-cerita, tambah-tambah nama majalah Mastika. Punya pembohong punya duk ada. Ustaz tu cerita kata dia ni pi cuma tak tahu pintu keluar daripada Masjidil Haram ya. Ada cerita ada. Saya pun sendiri dengar dan saya sendiri ada. 2 hari dia duk kata aku Masjidil Haram biasa. 2 hari cari jalan keluar tak jumpa, padan muka hang sembang besar lagi. Boleh kat Pak Long ni wartawan Mastika dia cerita punya pembohong. Oh lah dia jadi macam ni, lembek lah dia dan sebagainya, pembohong besar punya raja-raja punya duk ada. Nampak? Inilah perangai wartawan. Dan hukum dia dosa besar. Pasal apa? Mereka cerita nak bagi sedap saja. Baik, di sini. Dalam bab hadis pun jangan duk buat merapu, kerana kita jatuh martabat hadis yang sahih menjadi dhaif. Imam Malik apabila ditanya tentang hadis kepada dia, Imam Syafi'i nak pergi tanya tentang hukum hakam, dia tengah buat kerja di kebun dia terus jawab hukum dia haram, hukum dia wajib, macam ni. Tapi bila ditanya kepada dia tentang hadis, dia kata jom pergi rumah dulu. Dia balik ke rumah, dia mandi, dia pakai wangi-wangi, dia pakai jubah, dia duduk satu tempat yang tinggi. Haddasana, diceritakan kepada kami daripada guruku sekian an Abi Hurairah radhiyallahu an. Tu dia sampai teratur. Tahu pula nama sekian tu siapa dia, cara hidup dia. Nama Abdullah ni ada 2. Yang mana satu? Abdullah kampung ni ke Abdullah kampung ni? Kalau kampung ni tak pakai Abdullah ni. Kena tahu pula periwayat hidup dia pula macam mana. Dia ni suka naik keldai talau ke belakang, jatuh terus hadis tadi jadi dhaif. Pakai kasut lain sebelah, Cina sebelah, Hindu sebelah. Dak memang perangai dia lah jadi trend dah. Dia pakai kasut lain sebelah warna dia. Kalau dia cerita bab hadis, jatuh hadis tadi tak sahih. Jangan duk buat main tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masalah bersugi dan hukumnya. Ya saudaraku, dengan hadis di dalam masalah 118 itu menunjukkan atas bahwasannya bersugi itu tiadalah wajib, tak wajib. Telah berkata Imam Syafi'i, imam mazhab kita rahimahullahu taala anhu di dalam Al-Um, jikalau adalah ia wajib, nescaya menyuruh ia akan umatnya, yakni Nabi, musyaqqah atau tiada musyaqqah. Boleh ke tak boleh, berkena buat. Kalau tidak dia jadi hukum macam tu. Dan menunjuklah atas bahwasannya sunat jua, dan jikalau pada sembahyang fardu sekalipun, dengan ijma' orang yang membilangkan dengan dia pada ijma'nya sepakat. Dan sungguhnya telah dihikayatkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Asfarani, Asfarayani, imam ashab kita. Ini daripada ashabnya ashabi Syafi'iyah, yang bangsa Iraq, ini bangsa Iraq, daripada Daud Az-Zahiri, bahwasanya mewajib ia akan bersugi bagi sembahyang dan menghikayat akan dia. Ada juga daripada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia kata wajib sebab dia ambil daripada Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ni dia ni semua ambil zahir hadis, dia tak ambil takwil hadis. Hadis Nabi kata macam itulah. Kalau kata ayat Quran kata yadallah faqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, Allah ada tangan, dia kata. Oh kacau kata macam ni. Dia nama dia Daud Az-Zahiri. Dia semua hak zahir Allah berada juga ada macam tu. Tak mahu cerita. Dia cerita dia nombor ke-9 dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bangsa Iraq ini bersugi bagi sembahyang dan dikata wajib, dan menghikayat akan dia oleh Al-Mawardi daripada Daud, dan katanya ialah di sisinya wajib jikalau meninggalkan seorang akan dia nescaya batal sembahyangnya. Tu dia sampai berat tu. Siapa tak bersugi, kata siapa? Yang saya sebut tak apa nak betul tadi, Asfarayani.
Imam ashab kita tu, mazhab Imam Syafi'i, dia kata siapa yang sembahyang tak bersugi, sembahyang dia tak sah. Itu dia sampai tu. Dan dihikayat akan dia daripada Ishaq bin Ruwaiyah bahwasanya katanya ialah wajib, maka jika meninggal akan dia oleh seorang dengan sengaja, nescaya batal sembahyangnya. Itu mazhab daripada mazhab kita juga, tapi kita tak cabang kod dia, kita cabang kod lain. Yang kita cabangkan sunat sahaja. Baik masalah kod lah tuan-tuan pergi mengaji pondok ke, pergi mengaji tang mana-mana lah, dia ada masalah tuan-tuan. Ada orang bertikai balik, saya kata ada hari tu, jangan bagi salam orang yang tengah makan. Tiba-tiba hamba Allah ni dia pergi mengaji, dia kata boleh bagi salam dekat orang tengah makan. Dia balik main bertikai kat saya. Apa ustaz kata tak boleh? Boleh ustazah tu kata boleh. Saya nak tergelak lah. Dia tuan-tuan, yang dikatakan tak boleh tu bukan tak boleh haram, tak boleh tu makruh. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut juga, sebutlah. Satu. Kedua, orang yang tengah makan pula tengok keadaan makannya. Kalau baru duduk tengah makan tak boleh, tapi kalau kawan tu dah belahak 4 kali dah, bagilah salam, tak ada apa. Ataupun kawan tu baru nak suap, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hajat nak masuk mulut dah tu, nak kata rezeki terlari. Waalaikumsalam. Yang mana lebih afdal, tunggu sampai kawan tu habis suap, dia telan habis, Assalamualaikum. Tu pernah dengar tak hadis kata Nabi SAW diberi salam oleh sahabat ketika mana Nabi nak masuk ke dalam tandas, Nabi tak jawab salam sampai Nabi selesai qada hajat dia keluar, baru dia jawab Waalaikumsalam. Why? Pasal apa? Nak tunai dulu hak mana yang lebih afdal, walaupun memang jawab tu wajib. Kawan tu duduk kelang kabut, lari dah, selok habis dah, Assalamualaikum, nak kena jawab pula dah, jawab ada gulain pun masuk, aduh bunyi pun dah berebut bilik ayak punya pun. Tak kecelaru macam tu. Dah pendapat masing-masing. Kalau dalam bab khilaf tuan-tuan, tak usah duk sakit jiwa lah, tak usah duk sakit jiwa dalam bab-bab ni, benda ni khilaf saja. Tapi kena mengaji, ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Ingatlah, khilaf tu rahmat. Imam Syafi'i tak pernah bertikai pun Imam Malik. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, dia ni hafiz hadis, dia hafal beratus ribu hadis, yang bernama Ahmad Ibn Hanbal ni mazhab Hanbali. Dia tak pernah bertikai pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah bertikai pula Imam Malik. Yang kita mengaji satnya kelok-kelok ni, ustaz ni tak betul ni, tu hak tu kan kira tu tak betul tu. Kira dak mengaji dulu. Mana yang kena dalam diri kita, sebab semua manusia dia tak sama. Hak dalam bab ni dia kuat, dalam bab ni dia lekeh. Itulah kata kena mengaji khilaf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersugi dan waktunya bila? Kena tak kita nak bersugi, tapi bila waktunya? Bermula bersugi itu disunat akan dia pada sekalian waktu. Tetapi yang lebih-lebih sunatnya ialah di dalam 5 waktu. Nak sugi, duduk saja-saja. Sugi tak apa. Duduk saja-saja tanya. Duduk lah. Duduk saja-saja, duduk lah kereta tanya. Ada tempat. Duduk sembang dengan kawan. Tambah. Tak tambah dah aku. Ada kena tengok tempat jugalah. Duduk dalam bilik ayak sambil duduk meneran pun, janganlah. Kata memanglah mana-mana waktu pun boleh, tapi kena tengok. Baik, dia kata di sini yang lebih sunat afdal, sunatnya ialah di dalam 5 waktu. Yang pertamanya waktu hendak sembahyang. Nak sembahyang, lepas pada ambil sembahyang sugi. Sama ada ia orang yang bersuci dengan air ataupun dengan tanah. Dia ambil dengan tayamum ke apa ke, sekali lagi dia bersugi. Dia ambil dengan air pun sekali lagi dia bersugi. Atau sembahyang dengan ketiadaan bersuci dengan sebab tiada didapatinya air. Dia ada ayat sembahyang. Buat apa? Dia ambil ayat sembahyang, ayat sembahyang buat apa? Dia tak tajdid ayat sembahyang dia tadi, memperbaharui ayat sembahyang dia. Bilal qamat dia pun. Okey, itu afdal yang pertama. Yang kedua, waktu mengambil ayat sembahyang. Waktu dia tengah ambil sembahyang, habis-habis teribat. Tadi kata pasal waktu, masuk waktu. Yang ketiganya, waktu membaca Al-Quran. Di antara sebab boleh sedap baca Quran, di antara sebab enaknya membaca Quran, sebab bersugi. Itu hafiz diajar
untuk bersugi sebab sunnah Nabi SAW. Tapi saya nak pesan tuan-tuan lah, kalau ada anak-anak yang hafiz, nak ajak anak menghafal atau tuan-tuan sendiri nak hafal, makanan yang berperam tinggalkan. Apa dia? Makanan yang berperam. Kicap yang memang peram. Tidak tadi kicap. Alamak, kicap tak boleh lah pula. Dia kata, dia ni gila kicap sungguh. Janganlah, tak payahlah. Kulit-kulit ayam. Sebab benda ni semua dia ada sebab musabab yang menyebabkan otak kita. Yang sabit semua dengan otak. Tambah-tambah kari kepala ikan. Jangan duk ambil. Hafal Fatihah tak boleh-boleh ni. Pasal apa ustaz? Fatihah berhafal tak boleh, kacau. Maka benda-benda yang menyebabkan benda berlemak, benda berperam, break lah. Lepas esok dah boleh makan kot. Tak juga. Sakut saya lagi lupa balik. Nak jadi hafiz ni bukan senang. Nak hafal Quran bukan senang. Ada yang teringin nak hafal surah Sajdah. Tak boleh-boleh sampai keluar ni. Pasal apa ustaz? Tinggal pemakanan. Tinggal hasil-hasil yang kita agak was-was. Tinggal. Apa dia hasil yang kita was-was? Hasil yang syubhah. Mai kok mana ni, kerja tak rajin pun tapi dapat juga, kerja curi tulang pun tapi dapat juga. Apa betul balik muhasabah diri. Sebab Al-Quran bukan senang-senang dia nak bagi, bukan senang-senang nak hafal. Kadang-kadang lah hafal boleh dah, setengah jam sekali lagi lupa. Baca qul ya ayyuhal kafirun, cari lubang tak jumpa, nak perhabis. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala ana a'bidum ma abud. Oi, bila nak habis ni tak reti. Baca watini wa zaitun, pi ke wal asri. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Punya merapu punya doa dah. Pasal apa? Pemakanan kita tadi. Pasal apa? Syubhahnya hidup kita tadi. Allah mula celaru dah. Kalau kita sedar diri, amboi lah ni jadi imam pasal apa? Okay, celaru sangat tu. Muhasabahlah diri. Pasal apa? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersugi. Orang yang ketiga, waktu membaca Al-Quran. Yang keempatnya, waktu jaga daripada tidur. Tu tak siap-siap di ujung kepala. Jaga-jaga. Baca doa tidur, bangkit tidur, terus bersugi. Okey. Yang kelimanya, waktu berubah bau mulut. Kita duduk lah ni lama, saya sendiri bercakap dan sebagainya. Bila lama kita bercakap, bila lama kita duduk tak buat apa, mulut kita bakteria dia mula makan dah. Total. Colgate total. Ini dalam iklan pun ada. Bila lama kita duduk bercakap, kita duduk berhenti tak buat apa, dia mula bau. Maka sunat bersugi. Okey, ini disebut. Dan setengah daripadanya kerana diam lama mulut dia berbau, maka bersugilah. Ini di antara 5 waktu yang sunat afdal untuk kita buat bersugi. Masalah bersugi bagi orang yang puasa, orang yang berpuasa, dia nak bersugi boleh tak? Ada lagi masa yang tak sunat, puasa sunat 6 buang perhabis buanglah, 2 hingga taruhlah tak berapa hari dah tinggal. Ada juga buat ada lagi 2 hari. Pakai ayat tu bunyi pun tak dapat. Yang kata puasa setahun tak dapat. Ada lagi balance segan bunyi pun. Perhabis bang. Baik, bila keadaan kita berpuasa, kita nak bersugi. Macam mana hukum? Adalah orang yang puasa itu tiada boleh ia bersugi-sugi sepanjang hari. Tak boleh bersugi kerak. Dia ada masa-masa dia. Bahkan masa ia bersugi itu iaitu sebelum gelincir matahari. Daripada pagi lepas pada subuh sampai sebelum tergelincir matahari ke 12 ke atas. Lepas pada tu makruh. Sebelum pada tu sunat. Bukan kata hukum bersugi, orang beruih gigi pun tiba-tiba bangkit pukul berapa? Pukul 1. Bangkit 1:30 baru bangkit tidur, beruih gigi. Hukum dia makruh orang yang berpuasa. Sebab apa? Terlajak tidur. Okey. Bersugi dengan barang yang diperbuatkan daripada kayu sugi. Ni yang saya kata tadi. Ubat gigi yang kita beli, saya tak mau sebut lah, sekali lagi kata saya promosi ubat gigi itu pula. Ubat gigi yang kita beli tadi ambil hasil daripada kayu sugi, memproses ia jadi sebagai bahan kayu sugi masuk untuk jadi ke ubat gigi. Kan?
safi ke apa ke, semua ada. Dia rasa masin-masin sikit, dia mesti akan rasa masin-masin sikit. Okey, apa hukum dia? Yang dibuat daripada kayu sugi. Pada hukum syarak, mensunat akan dia bersugi itu dengan kayu daripada arak. Sunat dengan kayu dan dengan sesuatu yang diperbuat sugi daripada barang yang menghilangkan perubahan yang berhasil ia dengan kayu sugi. Boleh juga dipakai. Ini syarak kata. Yang mula tadi kata tak ada, dia kata kena kayu tu juga. Tak boleh. Tapi bahan dia bahan daripada kayu sugi. Ada kan tuan-tuan nampak ada iklan, siapa yang bersugi sama dengan 70 fardu sembahyang. Tu memang betul. Ada ubat gigi yang dia buat daripada hasil. Tapi kalau nak lebih afdal, pakailah kayu arak itu tadi. Seperti perca kain. Ambil perca kain, balut di tangan, tonyoh, sah. Pun dia kira bersugi juga, tapi kuranglah afdalnya. Yang kesat dan apa dia ni? Asnan tu gigi lah. Baik. Dan adapun menyentan dengan jari sekiranya licin, tiada hasil namanya sugi. Tapak tangan. Tapak tangan licin. Berui gigi tang mana tu? Tak tahu, tak ada. Tonyoh ngat tu lah. Tak, hak tu bukan bersugi. Dia kena benda yang kesat. Tak ada. Ambil ujung serban, balut-balut sikit. Nabi pernah buat macam tu. Sebab dia nak benda kesat. Sekali lagi nak benda kesat, tapak kaki, nak tapak kaki naik ke mulut. Tu cerdik kena ke dia. Dia jadi kesat lah. Tak. Tengoklah balik huduh tak huduh pula. Dan jika ada ia kesat, maka padanya 3 wajah pula. Kalau dia kesat bagi ashab kita daripada ashab Imam Syafi'iyah. Mazhab kita kata apa? Kalau kesat, kena tengok kesat macam mana. Bermula yang masyhurnya tiada memadakan, dan yang keduanya memadakan. Dia kira kesatnya, apa pun kesat pun tak apa. Dan yang keduanya memadai. Tengok hak kesat. Kesat pun ada jenis. Dan yang ketiganya memadai jika tiada didapatinya lain daripadanya. Dah tak ada semua benda kesat, melainkan semua kain satin ya. Kain lembut-lembut. Kain lembut pun tak apalah. Tu ada 3 wajah tu dikatanya di sini. Bermula yang masyhur tiada memadai. Dan tiada memadai. Okey, ulang balik. Jangan ia bersangatan kering. Berui gigi kering, kayu arak tadi kering, kain tu kering, tangan kering. Tak, jangan sangatan kering. Yang melukakan, dan jangan ia basah, terlalu basah, yang tiada menghilangkan kotor di gigi. Tengok-tengok kayu arak kita tadi, yang pecah di ujung. Ingat tuan-tuan, kayu tu belah, lepas tu katok ataupun tokok dia masin sikit. Tuan-tuan biasa tengok tak kayu ni? Kok tak tengok, ustaz ni cerita apa ni? Aku tak pernah tengok. Ada lah. Kok lapi pergi pasar malam dah ada. Promosi pasar malam nama dah. Tuan-tuan tengok yang orang duk jual, keling-keling duk jual tu, dia ada dalam satu plastik yang di seal tu. Ada satu batang, tu elok sikit lah. Tapi kalau dia duk jual lungguk macam tu, terdedah tu tak payahlah. Beli yang ni sikit. Tak siap saya RM1 ke RM5 apa tak tahu, RM2 ada. Yang tu ada kayu dia panjang. Pilih yang agak-agak nampak lembut di luar. Lepas tu koyak dia agak-agak panjang tu, tokak. Lepas tu tanya. Lepas tu tiap-tiap kali nak guna, celupkan dia bagi basah dulu, ataupun bagi basah dengan air liok dulu. Jangan terus pergi tonyoh saat lagi tengok darah. Dan tonyoh dia bukan tonyoh atas ke bawah, tonyoh dia kiri ke kanan. Baik. Bersugi dan kelakuannya bermula. Ini last. Saya nak perhabis ya. Kelakuan dia, cara nak bersugi. Disunatkan sental melentang gigi. Sunat melentang. Dan jangan membujurkan atas bawah. Kerana yang demikian itu melukakan gusi dan menerbitkan darah daripadanya. Tetapi jika disental juga dengan membujur, tuan-tuan buat juga, pun dikira bersugi. Tapi yang afdal melentang. Jangan tekan sampai rapat. Agak-agak ambil ni dah lah. Ni tekan sampai rapat, tonyoh macam nak basuh tayar kereta. Tayar kereta tetap hitam lah, dia takkan putih punya. Dia tonyoh juga. Okey, tonyoh tu agak-agak biasa. Jangan duk sentai. Pasal apa nak tahu dia jenis sentai tak sentai? Kita ramai kawan. Dia beli seminggu ya, beri gigi dia merepang habis-habis dah. Pasal apa? Agak-agak dah lah. Amboi, kalau boleh nak putih sampai lala tu juga. Kan? Agak-agak ya, pertengahan ya.
Jangan tak sampai langsung ataupun terlalu kuat. Baik. Disental juga dengan membujur pun dikira juga, tapi tak afdal lah. Berhasil jua namanya bersugi, tapi makruh hukum dia. Dan disunatkan pula bahawa ia melalui sugi itu direpangkan gigi dan perpang geraham. Tanya sampai geraham, jangan duduk ni pula. Okey, jua namanya bersugi, perpang gerahamnya dan langit-langit akan sebagai lalu yang lembut. Nak buat pi ke gusi, lalu kok gusi, tapi jangan kuat lah, lalu lah patut ni langit akan sebagai lalu yang lembut saja. Dan disunatkan mula sental sugi itu membawa daripada sebelah kanan, sunat daripada kanan ke kiri. Bab kanan kiri ni bab gunting rambut pun kanan lah tuan-tuan. Habaq mula-mula nak ni tiba-tiba gunting rambut dia main belah kiri. Dah kanan. Mau duk pesan lah. Sebab apa? Kanan ni dapat lebih pahala sedikit. Mula daripada kanan. Baik. Mula sentar daripada sebelah kanan, dan jikalau tiada bersugi dan hendak memakai sugi orang yang lain, mau gamak tak gamak, tiada mengapa. Mengadap dengan izinnya. Tapi tanya dia dulu, ni nak ambil sugi kayu hang boleh tak? Boleh share tak? Boleh, insyaAllah. Boleh share dengan kawan, tapi dengan izin. Kalau dia tak izin, tak boleh. Maka hukum dia haram perbuatan tadi. Sebab apa? Benda sabit dengan mulut ni. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, suami isteri tak boleh share. Nak tanya, boleh tak share tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan kayu sugi ataupun bergigi? Tuan-tuan boleh tak? Boleh rahmat. Kalau tak boleh, ada yang tak kenal lah tuan-tuan. Carilah tang mana tak kenal. Amboi beri gigi perempuan aku tak maulah. La ilaha illallah. Boleh. Tapi atas izin. Dan disunatkan budak-budak itu berbiasakan bersugi. Kalau boleh budak-budak kecil yang tak tumbuh gigi lagi pun, kata ulama, ajak dah. Kita duk kata doktor suruh. Sebenarnya Nabi suruh dah. Budak tu tak tumbuh gigi lagi, ajak dah bersugi. Kita kata doktor, dentist suruh. Dentist apa? Nabi sendiri suruh dah. Budak-budak kecil pun ajak dah bersugi. Sebab apa? Nak bagi naik gigi di toilet. Baik. Berbiasakan bersugi supaya beradat dan jadi resamnya. Beradat dan jadi resamnya, sampai dia jadi kebiasaan. Dia duduk saja-saja, saat lagi mangkit tidur, dia nak beri gigi. Budak-budak tadi ni dak umur darjah satu dah, nak suruh gosok gigi, noh kelai pagi-pagi. Pasal apa? Tak pernah ajak pada kecil. Gosok gigi lah, kawan-kawan kata gigi lebih pada ulah derayan lagi, kuning habis dah. Tak mau, teriak pagi-pagi. Kelai pasal ke? Beri gigi yang anak-anak tadi. Maka ajarlah anak kita daripada mula-mula tak tumbuh lagi dah, kita gosok siap-siap lah. Takat tu saja, insyaAllah kita masuk dalam bab ijtihad. Haruskah bagi Nabi atau tidak? Itu tajuk lain tu, tapi hadis yang sama. Ijtihad, maksudnya ijtihad haruskah bagi Nabi? Nabi boleh dah berijtihad. Ijtihad maksudnya mengeluarkan pendapat, boleh ataupun tidak, nanti kita masuk. Dekat tu saja tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Dan segala ketelanjuran, kealpaan, segala kesilapan adalah daripada diri saya sendiri. Jadikanlah apa yang kita titipkan pada malam ini sebagai satu noktah bidayah. Sebab ada di antara kita yang tak kenal lagi apa itu bersugi dan bagaimana bersugi, dan kadang-kadang tuan-tuan menjadi kecelaruan. Sugi tersebut pun pernah dihina. Kes kayu sugi itu pun pernah dihina oleh orang-orang yang terlebih mengaji. Apa dia kata, macam orang lama-lama kolot pakai kayu sugi, sedangkan itu adalah perbuatan Nabi SAW. Istighfarlah banyak-banyak kalau kita terasa benda itu kolot dan ketinggalan zaman. Tak boleh buat tiap-tiap waktu, buat sehari sekali. Bagi ada benda kayu sugi dalam rumah tangga kita. Dan salah satu daripada perubatan Islam, cara nak halau
setan yang ada dalam badan. Kayu sugi itu pun termasuk. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ada nurnya, dan setiap nur Muhammad cukup ditakut oleh iblis. Pegang kayu sugi habis tak tahu nak apa-apa, pita depan dia, sapu tempat tang mana-mana, di tapak tangan ataupun di sini ataupun di belakang ni, sapu. InsyaAllah, InsyaAllah lari tak cukup tanah. Sebab apa? Perbuatan Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan bercelak? Kemarin tuan-tuan mengaji, sebab dia sunnah Nabi. Dan siapa yang bercelak mengikut tasawuf takkan mengantuk. Kalau dia nak mengaji, sebelum nak main mengaji pakai celak. Tapi nak tidur, sebab apa bercelak? Sekali lagi tak boleh tidur pula. Tak, yang tu nak bagi elok mata. 3 kali sebelum tidur kena pakai bercelak tadi. Apa dia celak dalam bahasa Arab? Nama celak tadi ismit ulam raja. Ingat tu tau. Ismit ni maksudnya celak dah. Ismit nama dah. Kok lah tuan-tuan teringin kata nak pergi Mekah cari ismit, itu celak Nabi. Jenis batu warna hitam. Beda pondan lagi. Tu menghina sunnah Nabi. Macam hal tadi lah. Macam kolot orang kampung, orang hutan mana duk tanya-tanya. Jangan tuan-tuan. Macam hal pakai celak tadi. Takat tu saja. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.